Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat hari Isnin. Apa khabar anda semua hari ini? Sihat? Okey, Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa ceria, sentiasa bahagia di samping keluarga yang tersayang, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha, tajuk yang ke-316. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju di wall anda ataupun di grup-grup untuk lebih penyebaran ilmu yang bermanfaat untuk orang di luar sana. InsyaAllah kita nak sebarkan ilmu yang bermanfaat. Okey, tajuk hari ini adalah rahsia energi power daripada pagi sampai ke malam. Ramai yang tanya. Tengok Soleha jadual terlampau padat lah, tetapi boleh lakukan segala aktiviti dan kegiatan harian dari pagi sampai malam. Kadang-kadang menuntut ilmu tu dari siang sampai malam, dari malam sampai ke siang, tak habis-habis kan. So apakah rahsianya untuk kita kekal berenergi, kita kekal bertenaga daripada pagi sampai ke malam? InsyaAllah dengarkan tips dan perkongsian Soleha, insyaAllah. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama mulakan sharing ilmu kita dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, so nak share tujuh tips dan rahsia bagaimana kita nak kekal bersemangat, berenergi dan sentiasa cerdas daripada pagi sampai ke malam. InsyaAllah kita boleh lakukan rutin harian kita dengan sangat cemerlang. Walaupun kita berbisnes ke, walaupun kita bekerja ke, walaupun kita hanya suri rumah ke, semuanya memang Allah tu bagi masa 24 jam semua secara adil. Tak ada yang terlebih 25 jam ke, tak ada yang terlebih 27 jam ke. Semua ada masa yang sama, iaitu 24 jam satu hari. So macam mana kita nak dapatkan keberkatan masa? Macam mana kita nak manage masa kita dengan sangat cemerlang? Okey, yang pertama, tips yang pertama adalah sediakan list to do dan juga jadual harian kita, insyaAllah. Bila kita nak buat to do list ni? Okey, to do list ni sebaik-baiknya kita buat sebelum kita tidur. Kita senaraikan apa segala aktiviti yang kita dah lakukan daripada pagi, petang, malam. Kita senaraikan pukul 8 buat apa, sarapan ke, coaching team ke, dan kita senaraikan lah. So dari situ, bila kita senaraikan apa kegiatan kita, apa aktiviti kita satu hari, dari situ kita nampak kita ni rutin harian kita ni banyak buang masa ke banyak isi dengan aktiviti yang berfaedah. So dari situ, ini tips ni Soleha ambil daripada Cikgu Nora Yusof, di mana mula-mula cikgu bagi kami leader-leader task untuk senaraikan to do list rutin harian, report kita setiap malam, hantar dan submit. InsyaAllah memang akan nampak kesan. Dan Soleha alhamdulillah dah setahun lebih Soleha konsisten hantar report setiap malam, walaupun Soleha hantar seorang-seorang leader. Betapa kita nak tunjukkan kita ni committed, fokus nak capai kejayaan. So memang ada impaknya bila kita ikut jadual, kita disiplin, kita senaraikan apa jadual kita, rutin harian kita. Dari situ kita nampak bagaimana kita nak susun aktiviti harian kita dengan sangat cemerlang. Nak berniaga, boleh berniaga. Nak iklan, jam berapa. Nak mengaji, jam berapa. Nak solat duha, solat tahajud, jam berapa. So semua tu akan menjadikan diri kita disiplin terhadap jadual kita. Senaraikan to do list. Apa perkara penting yang kita nak buat dahulu? Apa benda perkara yang kita perlu settlekan awal? Contoh hantar report ke, hantar to do list ke, nak buat live dengan pembaca ke, nak buat live dengan ejen-ejen ke. So kita senaraikan. Dari situ kita akan nampak macam mana kita nak manage masa kita. Alhamdulillah Soleha dah konsisten dan memang nampak sangat-sangat kebaikan dia. Memang nampak impak
positifnya, macam mana menjadikan diri kita sangat berdisiplin, menjadikan diri kita sangat committed terhadap apa yang kita buat setiap hari tu. Sampai orang tanya, Soleha boleh tak nak pinjam jadual Soleha? Saya terinspirasi lah tengok jadual Soleha setiap hari. Soleha kata, Soleha sampai dah tahap ni, Soleha dah tak ada jadual dah. Kiranya macam segala aktiviti rutin harian Soleha dah sebati. Dah sebati dari pagi nak kena buat apa, tengah hari ada kelas apa, petang buat apa, malam buat apa. So memang dah tersusun dah. Allah susunkan jadual Soleha dengan sangat cantik. Bila mana kita istiqomah dan disiplin terhadap apa yang kita lakukan dan kita jaga segala-galanya dengan sangat cemerlang, insya-Allah kita akan dapat hasil yang cemerlang juga. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, rahsia yang kedua yang bukan lagi rahsia sebenarnya, untuk kita kekal bertenaga, berenergi dari pagi sampai malam. Macam mana tu? Kita tengok sangat penat, sangat struggle. Macam mana kita nak manage masa kita dengan sangat cemerlang? Yang kedua adalah amalkan. Ni rahsia Soleha. Memang Soleha dah buat dah. Dah lebih 8 bulan macam tu, sejak PKP March tu, Soleha dah konsisten mengaji satu hari satu juzuk. Ni rahsia dia. Macam mana? Apa kaitannya mengaji dengan rutin harian kita lancar? Sebabnya bila kita mengaji, di situlah nampak bagaimana masa kita berkat. Kalau kita tak ada masa mengaji langsung, maknanya masa kita tak berkat. Yelah, kita boleh scroll FB, boleh scroll Instagram berjam-jam satu hari. Tetapi kenapa kita nak bagi masa setengah jam, 10 minit untuk mengaji Al-Quran, kita tak boleh bagi masa? Itu maknanya kalau kita tak boleh nak mengaji, tak boleh nak istiqomah konsisten mengaji, maknanya masa kita tak berkat. Kalau masa kita berkat ni, kita nak mengaji satu hari satu juzuk pun sangat-sangat sempat. Alhamdulillah, tips Soleha, bila nak mengaji satu hari satu juzuk, kita kena tahu bilangan satu juzuk tu ada berapa muka surat. Okey, satu juzuk ada 20 muka surat. So macam mana nak habiskan dalam satu hari tu? Cara Soleha bahagi kepada 5 solat fardu, di mana setiap hari kita mengaji. Lepas habis solat fardu je, memang Soleha automatik ambil Al-Quran dan mengaji. So satu fardu solat subuh, kita mengaji sama dengan 20 helai, sama dengan satu juzuk bahagi dengan 5 solat fardu. So satu fardu kita kena mengaji 4 muka surat. So bila dah sampai isyak, dah settle lah satu juzuk. Satu juzuk satu hari habis dengan sangat tak ada orang kata rushing, tetapi kita dapat baca dengan tenang, kita dapat tadabbur, baca tafsir dia, siap boleh baca asbabun nuzul dia. So sangat-sangat amazing bila kita jaga Al-Quran kita, kita mengaji setiap hari. Tak mampu mengaji satu hari satu juzuk, tetapi mengajilah satu hari satu muka surat pun is okay. Yang penting kita istiqomah setiap hari. Okey, tu rahsia yang kedua. Bagaimana kita nak kekal energi. Sebab janji Allah, barang siapa yang menjaga kalamullah, barang siapa yang tak meninggalkan Al-Quran dia, insya-Allah hidup dia sangat-sangat berkat. Hidup dia sangat-sangat tenang. Hidup dia sangat-sangat cemerlang dan lancar. Itulah janji Allah. Kita nak masa kita berkat, nak masa kita cukup, nak masa kita lancar dan smooth, kita kena mengaji. Jangan tinggalkan Al-Quran. Okey, rahsia yang ketiga, bagaimana nak kekal energi daripada pagi sampai ke malam. Yang ketiga adalah amalkan makanan sunnah dan juga minuman berkhasiat. Macam Soleha setiap hari Soleha minum tamar koko, minum kopi gamat. So segala minuman ni pun akan mempengaruhi. Di mana kalau kita minum yang berkhasiat, bukan minum yang tak sihat, jangan minum banyak air gas. Soleha memang tak minum air bergas. Sejak Soleha kahwin, ada baby, memang Soleha tak minum air gas. Tetapi kita amalkan minum air masak, minum air yang berkhasiat macam tamar koko, air panas, yang memang ada bahan-bahan makanan sunnah yang terkandung sekali dalam minuman kita. So itu adalah faktor banyak makan kurma, banyak makan kismis, ataupun apa-apa sahaja makanan sunnah. Banyak minum susu. Soleha memang dari kecil tak pernah tinggal susu. Memang itu adalah makanan, minuman asasi Soleha dari kecil. Walaupun Soleha dah berkahwin sekarang, dah ada 4 orang anak, memang Soleha setiap hari minum susu, tak tinggal. Sebabnya memang mak ajar. Mak kata nak otak cergas, nak otak pintar, nak otak bijaksana, nak jadi seorang yang sangat cergas, pantas dalam segala-galanya, setiap hari amalkan minum susu. Jangan tinggalkan susu sebab dia boleh menjaga otak kita, otak cergas, tulang kuat. InsyaAllah kita boleh lakukan rutin harian kita dengan sangat cemerlang.
faktor pemakanan. Jaga pemakanan kita. Sebab segala penyakit pun sebenarnya datangnya daripada makanan. So makanan yang baik akan mendatangkan tubuh badan yang sihat, akal fikiran yang cerdas, otak yang bijaksana. InsyaAllah kita nak berkongsi ilmu ni pun, faktor kita banyak bercakap, petah berkata-kata, fasih menyampaikan sesuatu pun, ini adalah faktor daripada pemakanan kita. Minuman kita, apa yang kita minum, apa yang masuk dalam perut kita, apa yang masuk dalam tubuh badan kita jadi darah daging ni akan mempengaruhi kita punya kebijaksanaan dan kecemerlangan, insya-Allah. Okey, rahsia yang keempat adalah amalkan zikir ya bari ya basit setiap hari. Kita nak cemerlang, nak urusan kita lancar, kadang-kadang ramai yang stres. Macam mana ni, ada anak kecil ni, nak live pun tak boleh, anak kacau. Nak pergi kelas pun tak boleh, anak kacau. Anak nak tengok handphone. Kita, kalau kita nak berjaya, kita sendiri yang kena kawal anak kita. Bukan kita dengar cakap anak kita, tetapi biarlah anak dengar cakap kita. Biarlah dia menangis sekarang, biarlah dia menjerit-jerit sekarang, berbanding bila kita nanti dah tua, dah menyesal sebab kita bagi dia gadget, kita bagi dia segala aktiviti yang boleh merosakkan pemikiran dia, boleh merosakkan akhlak dia. So kita kawal sekarang. Zikir ya bari. Ya bari itu maksudnya Allah Maha mempermudahkan urusan. Ya bari, ya bari, ya basit. Kita nak masak pun zikir ya bari, zikir ya latif. So semua tu akan mempengaruhi. Hidupkan zikrullah dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita lakukan setiap hari. Amalkan zikir-zikir yang boleh mempermudahkan urusan harian kita. Okey, rahsia yang kelima adalah jaga solat awal waktu. Alhamdulillah, ini pun Alhamdulillah Solehah berjaya jaga. Walaupun Solehah pergi travel ke, pergi bercuti ke mana-mana ke, kita cuba jaga untuk solat awal waktu. Dekat rumah tu, kalau boleh, memang kita duduk kawasan masjid, memang kita dah dengar dah 5 minit, 10 minit sebelum azan tu dah dipasangkan alunan ayat suci Al-Quran. Macam mana nak remind diri kita bahawa kita dah nak masuk waktu ni. So siap-siap ambil wuduk, bentang sejadah dan ready untuk solat awal waktu. Sebabnya dalam solat ada kejayaan. Siapa yang solat lambat ni, maka kejayaan pun akan datang lambat kepada dia. So kalau nak kejayaan datang cepat, hidup kita berkat, hidup kita cemerlang, jaga solat awal waktu. Jangan solat di hujung-hujung waktu. Kita upgrade solat kita, maka Allah pun akan upgrade rezeki kita dengan sangat luar biasa, insya-Allah. Dan yang keenam, rahsia untuk kekal berenergi, bertenaga daripada pagi sampai ke malam, buat tas energy booster. Ni rahsia untuk pembaca FTR, di mana kami dalam grup Usrah Muslimah memang sediakan tas energy booster, di mana setiap pagi kita dah siap tas, kita update nama. So di situ memang banyak kelebihannya dan kesannya bila kita amalkan secara konsisten setiap hari. Walaupun tas tu hanya memakan masa dalam 30 minit, kalau buat straight, insya-Allah kesannya sangat luar biasa. Soleh ada amalkan bertahun-tahun. Bagaimana tas energy booster ni ada dalam pembaca FTR yang beli package full lengkap Firdaus akan dapat masuk grup Usrah Muslimah Solehah, di mana dalam tu kita sediakan tas, kita sediakan circle positif, di mana kalau kita nak berjaya, kita lakukan tas energy booster. Sebab tu namanya energy booster. Macam mana kita nak boost energi kita hingga sampai malam kita tak rasa letih, tak rasa penat sangat, tetapi kita boleh amalkan dengan sangat konsisten. Selain tu, amalkan zikir Fatimah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. So amalkan zikir Fatimah setiap malam sebelum tidur, insya-Allah. Inilah tips Rasulullah kepada putrinya Sayyidatina Fatimah untuk kekal cergas, tak penat, tak perlu cari maid, tak perlu cari orang gaji, tak perlu cari pembantu rumah, tetapi amalkan hanya sahaja zikir Fatimah, insya-Allah kita akan kekal bertenaga dari pagi hingga ke malam. Tips yang terakhir adalah nak berjaya kena dapatkan redha serta restu keramat hidup. Macam seorang isteri, Alhamdulillah Solehah mendapat support 100% daripada seorang suami. Kalau kita nak berjaya dalam bisnes, nak berjaya dalam kehidupan, nak barokah kehidupan ni, kena mendapat restu dan doa daripada keramat hidup kita, suami kita, ibu bapa kita. Dapatkan doa mereka, insya-Allah hidup kita akan sangat cemerlang, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan menjadi sangat luar biasa bila kita mendapat restu keramat hidup.
Ramai orang berniaga tetapi suami tak izinkan, suami tak restu, suami tak sokong. So di sini kita nak berjaya dengan sangat cemerlang dalam bisnes atau apa saja, kena mendapatkan sokongan mereka 100% insya-Allah. Sebab tu alhamdulillah kejayaan Solehah sampai hari ini adalah banyak faktor daripada sokongan seorang suami. Kejayaan seorang isteri tu adalah di sebalik doa dan restu daripada keramat hidupnya insya-Allah. So ini adalah tips daripada Solehah macam mana kita nak kekal berjaya, nak kekal momentum kejayaan kita, nak kekal berenergi, nak kekal semangat luar biasa setiap hari. Jaga circle kita. Duduklah di kalangan orang-orang yang positif. Jangan duduk di kalangan orang negatif dan suka membawang. Kalau kita duduk di kalangan orang positif, maka kita akan dapat kesan yang positif juga insya-Allah. So, alhamdulillah. Sekadar ini sahaja perkongsian Solehah rahsia bagaimana kita nak kekal energi kita cergas, pintar dan bijaksana, barokah dalam kehidupan kita. Dari pagi sampai malam, tak penat sangat, tetapi kita boleh lakukan segala rutin kita dengan sangat cemerlang. Inilah tips-tips yang sangat luar biasa. Boleh amalkan insya-Allah. Solehah halalkan tips-tips ni untuk anda amalkan insya-Allah kalau nak berjaya. Istiqamah dan buatlah kerana Allah Ta'ala insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.